warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan temu bola eksklusif yang mulia tuan guru kita Syekhuna Abu Aswad Ibnu Zakaria Al-Kubra. Jadi insya-Allah sempena Maulid Rasul ini kita akan fokus pada topik kita tentang makanan sunnah dan pemakanan sunnah. Di manakah perbezaannya dan apakah fakta dan dalilnya, dan kita lebih jelas dengan apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan dan amalkan insya-Allah. Jadi afwan Abuya, boleh tak Abuya jelaskan dengan lebih jelas lagi tentang apa itu makanan sunnah, apa itu pemakanan sunnah, di mana perbezaannya, apakah yang mengelirukan masyarakat kita pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallah pada dinda kami Ustaz Arif Al-Fatih di atas temu bual eksklusif kita pada pagi ini. Sebenarnya untuk memahami tentang pemakanan sunnah dan makanan sunnah itu ialah kita perlu menilai daripada sudut ilmiah. Yang dikatakan sunnah itu sendiri apa? Yang dikatakan sunnah itu ialah ma jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin wa ma jaa 'anis sahabati 'anil ra'yil mukhtar. Ta'rifan tentang sunnah ialah apa-apa sahaja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan baginda ataupun perbuatan baginda ataupun pengakuan baginda ataupun sifat tubuh badan baginda ataupun akhlak-akhlak baginda, yang mana perkara tersebut datang kepada kita melalui perjalanan sanad-sanad daripada zaman Nabi yang dilihat oleh sahabat, sahabat kemudian mewariskan kepada tabi'in, tabi'in mewariskannya kepada itba'ut tabi'in dan ke bawah. Jadi kalau kita faham balik tentang persoalan makanan sunnah dan pemakanan sunnah, dia tidak lagi daripada dua hal. Yang pertama, makanan sunnah ialah apa yang Nabi makan, apa yang baginda santap, itu dipanggil makanan sunnah. Baginda santap tamar, maka tamar menjadi makanan sunnah. Baginda santap air zam-zam, maka air zam-zam menjadi makanan sunnah. Baginda santap buah tin, maka buah tin menjadi makanan sunnah. Adapun yang dikatakan pemakanan sunnah itu ialah pola pemakanan baginda. Bilakah baginda memakannya, bilakah baginda mengambilnya, bagaimanakah cara baginda mengambilnya, sedikit atau banyak, itu dipanggil pemakanan sunnah. Jadi kebanyakan kita hari ini yang menjadi kekeliruan ialah kita terkadang mengamalkan makanan sunnah tapi tidak di dalam pola pemakanan sunnah. Iaitu kita makan buah tamar, tapi cuba tanya baginda makan tamar ini, bilakah baginda santap tamar? Dan berapa bijikah baginda santap tamar? Kita kadang-kadang ingin mengamalkan makanan sunnah tapi kita jahil tentang pemakanan sunnah itu. Iaitu kita makan tamar kerana kita menganggap tamar makanan sunnah, kerana baginda santap tamar, lalu sekali makan 1 kilo. Alamatnya itu bukan makanan sunnah, itu makanan lahap namanya. Kenapa? Kita mengambil makanan sunnah dengan nafsu kita, bukan dengan pola pemakanan sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbezaan di antara makanan sunnah dengan pemakanan sunnah ialah makanan sunnah ialah apa yang baginda makan, apa yang baginda santap. Dan pemakanan sunnah ialah bagaimana cara pengambilan makanan tersebut dalam kehidupan baginda. Bilakah baginda mengambilnya, berapa bijikah baginda ambilnya, bagaimana kuantitinya, itu semua dipanggil pemakanan sunnah. Jadi bezanya hanya sedikit. Cuma bagi orang yang ahli ilmi, mereka akan memahaminya secara detail supaya mereka mampu masuk ke dalam mengamalkan sunnah secara keseluruhan. Wallahu a'lam. Jadi Abu ya, kalau kita perhatikan pada hari ini, masyarakat kita masih lagi memandang sinis tentang makanan sunnah. Mereka kata mereka ketinggalan zaman. Mereka lebih percaya dengan kata apa,
perubatan ataupun apa yang dianjurkan oleh pihak barat. Jadi apakah pandangan Abuya mengenai isu ini? Dia memang sudah menjadi lumrah manusia. Milik kita sendiri akan dipandang sepi walaupun agung, dan milik orang akan dipandang besar walaupun tidak berguna. Kerana sifat manusia tu dia tidak menghargai apa yang menjadi miliknya. Dia suka menghargai apa yang menjadi milik orang. Tu sifat kebanyakan manusia. Kenapakah pemakanan sunnah ini dipandang sepi oleh kita? Kerana kita masih lagi berada pada takut kejahilan. Dan kenapa pemakanan sunnah dan makanan sunnah ini amat-amat popular kepada orang-orang barat sekarang. Bahkan orang-orang barat, orientalis cukup kuat mengkaji tentang pemakanan dan makanan sunnah ini, sehingga mereka sendiri mengamalkan dalam kehidupan mereka. Contoh paling besar pola pemakanan sunnah yang mereka amalkan adalah berpuasa 2 hari seminggu. Puasa 2 hari seminggu ini dah diamalkan berzaman sejak Nabi kita menganjurkannya. Tapi kita sendiri memandang sinis tentang puasa sebagai alat penyembuhan dan alat sebagai agent, sebagai medium untuk merawat dan mencegah penyakit. Tetapi barat mengamalkannya. Bahkan sekarang kalau ditanyakan tentang air yang paling bagus, mereka mempercayai air Zam-Zam yang paling bagus. Kerana apa? Kerana mereka membuat kajian. Persoalan kita sendiri, kenapa kita memandang remeh dan memandang sinis terhadap pemakanan sunnah dan makanan sunnah adalah kerana faktor jahil kita. Kejahilan kita dalam bidang ilmiah yang kita sendiri miliki, kejahilan kita terhadap kajian sains dan teknologi moden yang menyebabkan kita terus dibelenggu kejahilan, yang mana kejahilan itulah yang menyebabkan kita menolak benda yang baik. Sebagaimana kata Imam Ali karamallahu wajhah, kafa bil jahli qabhun, memadailah kejahilan seseorang itu akan memandang buruk pada sesuatu perkara, akan memandang sinis pada suatu perkara. Kenapa? Kerana jahil. Orang Eropah, orang orientalis, mereka buat kajian terhadap pemakanan Nabi. Lalu mereka menemui kehebatan-kehebatan yang bukan sedikit pada pemakanan Nabi. Lalu mereka merasakan inilah suatu pola pemakanan yang terbaik dan hebat. Lalu mereka aplikasikan, adaptasikan dalam kehidupan mereka. Adapun kita, kerana kita menganggap itu sebagai milik kita dan kita tidak menganggap hebat perkara tersebut. Tidak menganggap hebat perkara tersebut. Kita abaikan, kita tinggalkan. Kenapa? Kerana kita tidak membuat kajian terperinci dan kita memang malas untuk membuat kajian. Itu puncanya. Jadi punca pemakanan sunnah dan makanan sunnah ini dianggap sinis oleh kebanyakan orang Islam sendiri kerana kejahilan itulah. Dan sebab itulah jahil ini merupakan musuh utama dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Okey, Tuan Puan, nampaknya satu kupasan yang menarik daripada tuan guru kita tentang makanan sunnah dan pemakanan sunnah. Jadi insya-Allah kita berhenti berehat sebentar dan kita bagi haluan kepada iklan penaja kita. Hebatnya Allah ciptakan buah dengan pelbagai warna dan rupa. Kalau Tuan hamba bijak laksana, apakah yang berada di dalam genggaman hamba? Hamba tahu. Gula-gula. Sungguh bijak Tuan hamba. Tapi bagaimana Tuan hamba tahu? Hamba tahulah. Hamba memang suka gula-gula Al-Fatih Junior. Memang sangat sedap. Tuan hamba nak? Nak? Sedap enak dikunyah saja, semua sukakannya. Dapatkan Al-Fatih Junior edisi Omar dan Hana dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah kereta Pro 2 Bezal. Wow. Okay, saya rasa yang colour purple dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Of course lah tak rasa macam ubat langsung. Dia layan sebab dia rasa kenyal. Lepas tu manis-manis. Seorang budak macam saya, satu hari boleh habis lah. Wangi. Apa rasa dia? Tapi of course tak rasa macam ubat, sama je macam yang purple tadi. Laziz jiddan. Masya Allah. I like. Sedap. Sebab dia macam, okay, contohlah kalau kita jalan jauh ke ataupun macam tengah ngantuk lah, kita akan layan ni, dia memang cerahkan mata balik. Bila macam tu, yang macam, boleh makan lebih ke? Tak ada masalah. Macam saya, kita kena beli banyak botol lah. Tak apa, sebab benda suplemen, benda yang bagus. Gembiranya bersama
dapatkan Al-Fatih Junior. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita kembali dengan topik kita pada hari ini bersama tuan guru kita dalam sesi temu bual eksklusif tentang makanan sunnah dan makanan sunnah. Apakah peranannya pada hari ini? Okay, jadi insya-Allah kita teruskan soal tanya kepada tuan guru kita. Abu Yah kan, apakah kita nak tahu juga Abu Yah kan, kita ni apa di negara Malaysia, orang Melayu kita ni kan Abu Yah, adakah orang-orang tua kita, memang tok guru kita dulu, mereka telah mengamalkan makanan sunnah secara zaman berzaman pada tok nenek moyang kita, dan hari ini kita macam mana pula kita? Apakah kita harus meneruskan lagi dan sebagainya? Apa pendapat Abu Yah? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masyarakat Melayu dan Islam ini terlalu sinonim. Dan masyarakat Melayu kita ni orang yang paling kuat cintanya ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita lihat bangsa Melayu ni, dia memiliki kekuatan cinta Nabi sehingga kalau zaman dahulu orang zaman dahulu lebih cinta Nabi lebih pada orang sekarang. Kalau orang dulu cinta mereka pada Nabi ni, subhanallah, tengok saja pada bulan Rabiul Awal. Kalau sekarang maulid ni hanya dibuat secara besar-besaran setempat je. Kalau dulu maulid Nabi ni dibuat daripada rumah ke rumah. Kalau peringkat masjid 3 hari 3 malam ataupun 2 hari 2 malam. Itu nak cerita dulu tentang cinta Nabi ni. Nak bagi tahu bahawa bangsa Melayu ni kecintaan mereka pada Nabi luar biasa. Mereka hanya cinta pada Nabi bukan hanya pada peramalan maulid Nabi. Kalau dulu buat maulid ni tak ada kecil-kecil ni, mesti baca berzanji. Baca berzanji pula baca habis, bukan baca sekat-sekat. Tak macam kita sekarang. Subhanallah. Kerana kecintaan mereka pada Nabi lah mereka mendalami ilmu tentang Nabi. Umat Islam Melayu zaman dahulu mereka cukup pegang akan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah Taala dah sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum, sesungguhnya, demi sebenar-benar telah kami ciptakan bagi kamu pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh tauladan yang paling baik. Dengan makna kita ingin mengambil contoh apa? Contoh sebagai seorang pemimpin, maka Nabi lah pemimpin paling baik. Contoh sebagai seorang peniaga, maka Nabi lah sebagai businessman yang paling baik. Contoh sebagai seorang suami, maka Nabi lah seorang suami yang paling baik. Contoh sebagai seorang ayah, maka Nabi lah seorang ayah yang paling baik. Semua contoh tauladan misali yang terbaik, yang ideal ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada yang lain. Maka kerana itulah orang Melayu ni, kerana bangsa Melayu inilah bangsa yang memang mesti Islam. Sebagaimana yang tercatat dalam perlembagaan negara, yang dikatakan Melayu itu ialah orang yang lahir di tanah Melayu, yang beragama Islam, yang beristiadat dan berbahasa dengan bahasa Melayu. Jadi Islam dan Melayu memang tidak boleh dipisahkan. Jadi dari kerana itulah orang Melayu zaman dahulu, subhanallah, pengamalan mereka terhadap sunnah, contohnya pengamalan madu. Masya Allah, orang tua kita dulu berubatnya dengan madu, menjaga kesihatannya dengan madu. Itu subhanallah, air kosong. Subhanallah, kerana air kosong juga termasuk dalam sunnah Nabi. Banyak minum air kosong. Itu subhanallah, itu juga sunnah Nabi. Mereka mengamalkan kismis. Bahkan orang tua dulu sudah mengamalkan nabis. Nabis ni bukan sunnah Nabi. Nabis ialah air yang direndam dengan beberapa biji daripada tamar ataupun daripada kismis, daripada inap yang kering, zabib yang kering, dibiarkan semalaman kemudian diminum. Itu nabis. Dan orang tua kita dalam kitab-kitab yang kita baca, kitab perubatan, mujarabah ke sebagainya, dah disebut tentang perkara tersebut. Jadi memang orang Melayu kita ni tentang pemakanan sunnah memang sejak berzaman mereka amalkannya. Itu subhanallah. Bahkan orang tua kita dulu yang menjaga kesihatan, mereka mesti minum madu tiap-tiap pagi sebelum daripada mereka makan sesuatu. Itu pengamalan sunnah dalam bangsa Melayu. Jadi kalau orang mengatakan bahawasanya bangsa Melayu ini baru menerima Islam dan baru mengamalkan Islam sejak kebelakangan, itu silap.
Kerana kalau kita kaji tentang sejarah penerimaan Islam kepada bangsa Melayu ini, kita sejak daripada zaman Melaka, bahkan sebelumnya. Kerana kita merupakan laluan sutera. Kemasukan Islam ke Aceh, ke Perlang telah berlaku pada zaman sahabat Nabi. Jadi mereka telah mendidik umat untuk beramal dengan sunnah Nabi sejak dari itu. Jadi orang Melayu dengan makanan sunnah ni, Masya Allah, Tabarakallah, telah terdahulu. Dan memang mereka hidup dengan hidup makanan sunnah. Cuma kerana mereka itu tidak membuat produk-produk makanan sunnah, maka makanan sunnah agak ganjil kepada mereka pada zaman itu. Lalu kita datang pada zaman sekarang, Alhamdulillah, Al-Fatih memudahkan orang untuk beramal dengan makanan sunnah, dengan menjadikan satu komplikasi lengkap sebagai pemakanan dan makanan yang lengkap. Tentu satu usaha yang baik, Alhamdulillah. Jadi bangsa Melayu sepatutnya memang beramal dengan amalan ini, kerana itu merupakan amalan Islam dan amalan nenda-nenda kita terdahulu. Wallah. Masya Allah, begitu hebatnya orang Melayu kita, tidak memang sinonim dengan perjuangan dan sunnah Nabi SAW. Jadi afwan Abuya, seperti kita sedia maklum, kita sangat yakin dan percaya makanan sunnah adalah makanan yang terbaik kerana ia dimakan oleh baginda Nabi SAW. Dan sudah tentu makanan sunnah ini mempunyai energi dan auranya yang tersendiri. Contohnya seperti madu, pasti ada auranya, air zam-zam, buah tin, delima, zaitun. Boleh tak Abuya terangkan dengan lebih terperinci apakah aura yang terkandung dalam makanan sunnah itu sendiri? Allahu Akbar. Wallahu alam. Kalau ditanyakan tentang aura yang ada pada makanan sunnah, maka akan keluh lidah kita untuk menjawabnya dan akan pendek akal kita untuk menghuraikannya. Kerana apa? Kerana pemakanan sunnah ini ialah makanan yang dimakan oleh insan yang paling baik. Yang mana kalau kita belajar dalam ilmu akidah, apa sifat Nabi? Sifat Nabi 4 perkara: siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Yang termasuk daripada amanah itu ialah baginda tidak melakukan sesuatu perkara kecuali suatu yang baginda lakukan itu pasti yang paling baik. Dan jika ada di antara baik dan terbaik, maka baginda pasti akan melakukan perkara yang paling baik. Jadi kalau baginda memakan sesuatu, pasti makanan yang baginda makan itu paling baik. Kerana baginda menganjurkan kepada kita, kulu fil ardi halalan tayyibah. Baginda menganjurkan kepada kita umat, kulu, makan olehmu fil ardi, akan segala makanan di dunia ini halalan. Pertama halal, yang kedua tayyibah. Jadi kalau baginda menganjurkan kita demikian, baginda tidak menganjurkan dengan lidah baginda sahaja, tapi pasti baginda mengamalkannya dalam kehidupan baginda. Maka pasti apa yang kita makan daripada makanan sunnah itu memiliki pertama sifat halal. Dan kita ingat baik-baik, setiap makanan yang kita makan itu akan menjadi makan darah daging kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata bin haramin fannaru awla bih. Setiap makanan yang dimakan itu daripada sumber yang haram. Kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh, kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh, nabata min haramin, yang tumbuh daripada hasil makanan haram, fannaru awla bih, maka api neraka yang akan lebih utama untuk menyambarnya. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita menjadikan makanan kita terbaik? Kita tidak akan mampu menilai makanan terbaik dengan akal kita. Kenapa? Kerana akal kita terbatas. Kita memerlukan bimbingan wahyu untuk mengetahui makanan manakah yang paling baik. Bayangkan pemakanan yang kita makan ini dibimbing langsung daripada langit. Apakah lagi aura yang lebih hebat daripada mendapat bimbingan daripada langit? Pasti tidak ada. Kalau hanya sekadar membuat kajian, itu kajian dunia. Kajian berdasarkan material dunia. Daripada bahan-bahan yang kita panggil bahan-bahan yang diekstrak ke, bahan kimia ke, chemical ke, yang hanya daripada bersifat dunia. Jadi kalau kita memakan makanan sunnah,
bermakna apa yang kita makan itu. Sama ada madukah, sama ada tamarkah, sama ada air zam-zamkah, sama ada inapkah, atau apa sahaja makanan yang dibimbing oleh baginda, yang pasti makanan itu halal, yang kedua terbaik. Dan halal dan terbaik yang mengikut apa? Mengikut spesifikasi ataupun mengikut taraf kualiti ISO dari pelanggan. Bukan main-main. Kalau kita makan makanan, kita masuk ke kedai yang mendapat pengiktirafan ISO dunia sahaja, kita dah berbangga dan kita rasa hebat. Kalau kita makan makanan yang mendapat award daripada dunia sahaja, kita dah rasa lebih. Apatah lagi kalau kita makan makanan yang mendapat award daripada langit, mendapat pengakuan daripada langit, mendapat pengiktirafan daripada langit. Pasti tidak akan ada lagi aura yang melebihi aura ini. Siapa yang mengatakan buah tin baik? Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Yang menciptakan kita dan menciptakan buah tin. Kita minum air zam-zam. Siapa yang mengatakan air zam-zam itu baik? Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Allah yang menciptakan air zam-zam dan menciptakan kita. Begitulah segala makanan sunnah, ya kan? Dan memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan baginda kepada kita untuk mendidik tentang sistem hidup. Kerana din, kerana agama itu bukan bermakna ritual. Agama artinya way of life. Satu cara hidup. Terangkum padanya tentang etika pemakanan dan makanan. Jadi kalau Arif tanya pada Buya, apakah aura dan bagaimana nak memahami tentang aura makanan sunnah, jawapannya tidak akan kalam yang mampu menceritakannya. Kenapa? Kerana yang mengiktiraf makanan sunnah itu bukan manusia, tapi Allah Jalla wa'ala. Dan pedoman yang kita dapat bukan pedoman daripada pedoman dunia, pedoman langsung daripada langit. Kalau sudah pencipta langit dan bumi mengatakan ini makanan baik, siapa yang mampu menyangkalnya? Jadi auranya pasti lebih. Dan setiap satu itu memiliki aura tertentu, yang mana kalau kita menguraikannya terlalu panjang perbahasannya. Tapi pasti yang kita perlu yakin bahawa tidak diturunkan segala makanan itu kecuali untuk manfaat kita. Dan siapa yang mengatakan dia bermanfaat ialah pencipta kita, Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Itu kita dapat lihat kepuasan daripada tuan guru kita, betapa hebatnya makanan-makanan sunnah ini. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi temu bual eksklusif ini, tapi kita berhenti rehat sekejap dan kita dapatkan pesanan penaja kita. Hebatnya Allah ciptakan buah dengan pelbagai warna dan rupa. I like to eat this product because it's so yummy and healthy. Salam Omah Hana. Hebatnya Al-Fatih buat yummy. Yang Cik Arif dulu memang dulu pun pernah susah. Cuba cerita sikit kesusahan dulu macam mana. Al-Fatih hari ini berjaya ataupun berkemampuan untuk menaja satu program yang bermanfaat seperti ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi satu masa dulu saya pernah dalam keadaan susah, tak ada orang nak tolong saya. Dan perkara itu berlaku selama 2 minggu. Sebab saya pernah dengar satu ustaz cakap, bila kita dalam keadaan susah, kita jangan pernah cerita pada mana-mana makhluk. Sekurang-kurangnya 3 hari. Kita hanya mengadu dan mengharap masalah itu kepada Allah SWT. Tapi saya, dalam kes saya bukan 3 hari, tapi dia selama 2 minggu. Dan saya hanya ditinggal duit RM50 saja. Hutang keliling pinggang, anak saya masih kecil. Dan isteri saya masih turun, masih orang kata dah tidak bekerja. Masa itu bisa saya tengah down lah, saya ceritakan. Dan kita sebagai, ialah kita Sebagai suami, sebagai seorang suami, seorang ayah, perasaan tu macam kita nak buat sesuatu. Jadi bila hari ni alhamdulillah, bila kita berjaya sampai tahap ni kan, kita nak bantu, kita lihat orang yang susah tu, kita macam nak bantu juga. Kita berikan tepukan kepada Cik Arif Subri. Gembiranya bersama Al-Fatih Junior. Hey, 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 hey. Jom dapatkan Al-Fatih Junior. Jadi kita kembali dalam sesi tembul eksklusif bersama tuan guru kita yang mulia Syekhuna Abu Aswad Ibnu Zakaria Al-Kubra. Jadi kita telah lihat betapa pentingnya
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemakanan sunnah ini. Jadi Puan Abuya, bagaimanakah kita dah lihat tadi betapa pentingnya makanan dan makanan sunnah ini. Jadi bagaimanakah cara terbaik untuk kita menyedarkan masyarakat kita, netizen kita tentang betapa pentingnya kita kembali mengamalkan makanan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kesedaran masyarakat terhadap kepentingan makanan sunnah ini, kita boleh bangkitkan dengan berbagai cara. Tapi kita perlu ingat, yang kita nak bangkitkan itu mestilah telus dan mesti betul dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana sunnah ini merupakan satu perjalanan suci. Dia perjalanan kenabian seorang kekasih Allah. Perjalanan kenabian, perjalanan suci seorang kekasih Allah ini tidak akan mungkin kita telusuri kalau kita masih lagi mencampur adukkan perkara-perkara yang kita nak buat itu, tentang kesucian itu, tentang perjalanan itu, dengan benda-benda yang tidak tahu di mana hujung pangkal. Maka tentang bagaimana kita nak menyedarkan ummah dan masyarakat tentang pentingnya pemakanan sunnah, ialah pertama kita mesti banyakkan kempen. Kita mesti banyakkan kempen tentang hebatnya pemakanan sunnah. Tapi sebenarnya, apabila perhatikan, kita orang Melayu di Malaysia sahaja sebenarnya yang agak kekurangan maklumat tentang pemakanan sunnah ini. Sedangkan kalau kita perhatikan, orang-orang luar, orang-orang orientalis dah memang mengkaji dengan hebat tentang makanan-makanan sunnah. Mereka dah kaji tentang air zam-zam. Mereka dah kaji tentang tamar, apalagi tamar ajwa. Mereka dah kaji tentang madu. Mereka dah kaji tentang minyak zaitun. Mereka dah kaji tentang za'faran. Mereka dah kaji tentang buah tin. Dan berbagai-bagai lagi makanan sunnah mereka dah kaji, dan mereka menemui kehebatan yang luar biasa sehingga mereka menjadikan hal tersebut pemakanan dalam diri mereka. Bahkan mereka memberikan makanan tersebut kepada ibu-ibu yang mengandung di kalangan mereka untuk membentuk minda dan spiritual anak-anak yang bakal dilahirkan. Tabarakallah. Tapi yang masalahnya kerana kita orang Melayu sekarang memang kerana kita kurang membaca. Kita lebih suka mencari jalan mudah untuk mendapat maklumat, iaitu melalui satu term, nama dia berbawang. Orang kita ni kalau dengar cerita daripada berbawang, cepat dia percaya. Tapi kalau tidak melalui berbawang, mereka tak nak baca. Sebab itulah kalau ada konten membawang, maka cepat perkara ni akan menular dan cepat perkara ni akan mendapat sokongan. Kerana sifat membawang tu subhanallah telah sebati sebenarnya. Jadi kita kena buangkan sifat tu. Jadi pertama kena buat kempen. Dan untuk buat kempen ni bahannya terlalu banyak sebenarnya sekarang ini. Kerana orang dah buat kajian lama tentang kehebatan makanan sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua pula, kita mesti sediakan produk untuk memudahkan masyarakat beramal dengan makanan sunnah. Kadang-kadang masyarakat kita ni, sekarang kan masyarakat enter. Masyarakat sekarang masyarakat enter. Semua nak senang. Kalau nak amal makanan sunnah, nak gabungkan di antara madu, tamar, air zam-zam. Minum madu lain, kemudian baru makan buah tamar, kemudian makan air zam-zam. Mereka rasa perkara tersebut amat leceh bagi mereka. Maka kita mesti sediakan satu produk yang mana dengan produk tersebut mereka senang nak beramal dengan makanan sunnah. Jadi Alhamdulillah Al-Fatih telah mengorak langkah untuk memudahkan hal tersebut, dan namanya cukup berbangga. Alhamdulillah. Kenapa? Kerana kita mempermudahkan ummah untuk beramal dengan makanan sunnah. Subhanallah. Cuma kita mesti lebihkan lagi promosi dan juga kempen-kempen kesedaran. Bagi tahu mereka tentang kelebihan madu, bagi tahu mereka tentang kelebihan tamar, kelebihan air zam-zam dan sebagainya. Karena itu bila mereka faham, insya-Allah mereka akan mulai jatuh cinta. Dan bila mereka jatuh cinta, insya-Allah amalan sunnah akan tersebar di kalangan mereka. Insya-Allah. Masya-Allah. Itu dapat lihat kita perlu banyakkan, kita sebagai umat Islam dari ini, orang Melayu kita kena banyakkan kempen Abu Ya kan. Dan kita sediakan alternatif juga
supaya masyarakat kita ni yang agak sibuk ni Buya, dia mudah untuk mengamalkan makanan sunnah ni. Jadi masya-Allah Buya, ada satu soalan lagi Buya. Apakah fungsi ataupun peranan makanan sunnah ataupun makanan sunnah ni Buya dalam merawat penyakit-penyakit yang melanda negara kita pada hari ini Buya? Contohnya macam masalah mental, sakit mental, tekanan emosi, tekanan perasaan, dan ada yang berlaku bunuh diri, ada yang buat remaja-remaja kita, anak kita buat perkara yang betul bukan Buya. Jadi apakah peranan makanan sunnah ni dalam masyarakat kita ataupun dalam membantu kempen-kempen kerajaan untuk menangani masalah ni? Allahu Akbar, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu soalan yang memang perlu ditanya. Dunia hari ini dilanda berbagai-bagai masalah akhlak dan masalah mental. Kasihan pada kerajaan Malaysia sekarang berkempen untuk kesihatan mental, terpaksa membuka talian kasih untuk merawat masalah stres, masalah tekanan perasaan dan sebagainya. Ya memang kalau ditanyakan apakah peranan makanan sunnah dalam menghadapi gejala-gejala ini. Sebenarnya kalau kita buat kajian secara terperinci, insya-Allah para doktor boleh buat kajian. Sebenarnya salah satu punca yang menyebabkan manusia ini hilang arah ialah perubahan hormon. Perubahan hormon dalam diri akan mengganggu sistem pemikiran dan pola pemikiran manusia. Punca tak tenang, punca hati gelabah dan sebagainya. Dan salah satu daripada punca berlakunya perubahan hormon itu ialah pola pemakanan kita. Bila kita makan perkara yang tak baik, maka pasti kesannya tidak baik. Sebagaimana kata pepatah Inggeris menyebut, you are what you eat and you are what you read. Kamu apa yang kamu makan dan kamu apa yang kamu baca. Tapi sebenarnya Islam telah mendahului memberitahu kepada kita tentang bagaimana fungsi makanan itu membentuk hati. Terlalu banyak hadis Nabi yang menceritakan tentang hati ini. Bagaimana Nabi sebut dalam hadis, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasada kullu, ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam dada manusia itu ada sekeping darah, seketul darah. Jika baik darah tersebut, maka akan baiklah seluruh jasad manusia. Jika buruk darah tersebut, maka buruklah seluruh jasad manusia. Apakah dia itu? Itu hati. Dan Nabi bagi tahu bagaimana makanan haram itu akan memberi titik hitam pada hati. Itu subhanallah. Jadi kalau kita perhatikan bahawasanya punca daripada segala permasalahan itu ialah masalah hati. Baik, lalu bagaimanakah cara untuk kita merawat masalah hati? Salah satunya mesti melalui makanan. Dan tidak ada makanan yang terbaik untuk merawat hati kecuali makanan yang telah ditunjukkan, yang telah diberitahu, yang telah dibimbing oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi amat-amat bagus sebenarnya jika produk sunnah ini dapat kita promosikan, dapat kita marketingkan, dapat kita alternatifkan kepada umat, kerana insya-Allah makanan tersebut akan memberi impak pada hati. Dan insya-Allah bila hati kita tenang, segala permasalahan yang berlaku, sama ada stres, sama ada pressure, sama ada anxiety, sama ada apa sebagainya pun, insya-Allah akan menjadi terkawal. Kerana makanan sunnah bukan bersifat penyembuh, tapi bersifat pencegah. Kerana apa? Kerana dalam keadaan Islam, al-wiqayah khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada berubat. Maka Nabi mendidik kita untuk mencegah. InsyaAllah dengan pola pemakanan sunnah, istiqamah pada makanan sunnah akan menjadikan kita seorang yang kuat hati. Dan bila hati kita kuat, insya-Allah segala permasalahan yang datang akan menjadi kecil dan akan menjadi lemah. Kerana apa? Kerana masalah yang kita hadapi hari ini bukan besarnya masalah tersebut, tapi kerana kecilnya hati yang menanggung masalah. Bila kecilnya hati yang menanggung masalah, masalah yang kecil pun dianggap besar. Tapi jika besarnya hati yang menanggung masalah, masalah yang besar pun akan menjadi kecil. Maka bagaimanakah caranya untuk kita membentuk hati supaya besar? Maka tak dapat tidak kita mampu mengamalkan makanan sunnah, maka kita akan mendapat dua perkara. Pertama,
kita akan mendapat kebaikan daripada makanan yang kita makan tadi dalam bentuk fizikal. InsyaAllah, bila fizikal kita mendapat suntikan makanan yang baik, dia akan membentuk jasad yang baik dan minda yang baik. Yang kedua, kita akan mendapat pahala dan barakah daripada mengamalkan makanan sunnah. Bila kita ittiba' dan iqtidak kepada sunnah, pasti ikutan kita, panduan kita dan perjalanan kita yang mengikuti sunnah itu akan menghasilkan keberkatan pada diri kita. Dan keberkatan itulah yang insya-Allah akan memberikan ketenangan pada hati kita, yang akan memberi kedamaian pada jiwa kita, yang akan memberi kekuatan kepada roh kita. Dan insya-Allah segala masalah yang datang kepada kita akan dipandang kecil bila kita mampu menguatkan fizikal dengan makanan yang baik dan mampu menguatkan mental dan spiritual dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Begitu indahnya kalam sang murabbi kita yang menjelaskan kepada kita tentang betapa pentingnya makanan sunnah dalam kehidupan kita. Bahkan insya-Allah bila kita istiqamah dalam mengamalkan makanan sunnah dan pemakan sunnah ini akan mencetuskan, menjadikan kita insan, generasi kita yang cemerlang mindanya dan gemilang hati dan rohaninya. Masya Allah. Jadi insya-Allah dan moga-moga dengan sesi temu bual eksklusif ini akan lebih menjadi asbab kita menjadi lebih jatuh cinta kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih semua yang menonton. Terima kasih kepada tuan guru kita Syekhuna Abuya Abu Aswad Al-Kubra yang sudi sama-sama melapangkan masa bersama kita pada hari ini untuk mencerdikkan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, agar kita semua tidak terpedaya ataupun kita semua lebih bijak untuk mengatur makanan kita dan anak-anak kita, sisi keluarga, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.